Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 225. 225. Petok yang kedua daripada atas. Surat 225, petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa tahwili wajhihi las-sadri fihima yaminan marratan fi hayya 'ala salah fil marrataini summa yaruddu wajhahu lil qiblati wa shimalan tu bagi dua tu marratan fi hayya 'alal falah fil marrataini summa yaruddu wajhahu lil qiblah walau li azanil khutbati au liman yu'azzinu li nafsi. Ditulis nombor 3 tu. Sunat tu. Sunat nombor 3 lah ditulis tu. Sunat memalingkan wajah, memalingkan muka. La sadri, tidak termasuk dada. Dada jangan paling. Dada kekalkan ke kiblat. Bila berpaling muka ni dikala azan dan iqamah. Berpaling ke mana? Ke sebelah kanan sekali. Untuk masing-masing 2 kali hayya 'alas salah. Dia terjemah gitu. Lalu menghadapkan kiblat kembali. Jadi berpaling ke kanan sekali. Untuk masing-masing 2 kali hayya 'alas salah, lalu menghadap kiblah kembali. Hak 2 kali hayya 'alas salah ni ketika azan, ketika iqamah sekali je. Sebab disebut sini 2 kali. Hak 2 kali tu ketika azan, hayya 'alas salah 2 kali. Sekarang ni berpaling ke kanan ke kiri muka ni ketika azan dan iqamah. Jadi maknanya 2 kali itu ketika azan, 1 kali ketika iqamah. Sebab apa? Sebab ketika azan hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Maka berpaling pun 2 kali, ke kanan ke kiri. Tapi bukan hanya azan saja ni, iqamah pula. Berpaling ke kanan ketika hayya 'alas salah sekali. Berpaling ke kiri ketika hayya 'alal falah sekali. Jadi sini sebut 2 kali je. Hak 2 kali ni azan. Hak 2 kali ketika azan, hak sekali ketika iqamah. Dan ke sebelah kiri sekali. Untuk masing-masing 2 kali hayya 'alal falah. Lalu kembali lagi menghadap kiblah. Jadi disebut hak azam je. Tapi tadi dia kata sunnah memaling wajah, yakni muka, tidak termasuk dada dikala azan dan iqamah. Lepas tu hanya sebut hayya 'alas salah 2 kali, paling pun 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali, berpaling pun 2 kali. Lepas tu ketika iqamah 2 kali bilanya. Jadi 2 kali ketika azan dan sekali ketika iqamah. Sekali ketika azan, 2 kali ketika azan, kemudian 1 kali ketika iqamah. Jadi ketika azan, ketika hayya 'alas salah, berpaling ke kanan. Lepas tu balik semula ke kiblah. Lepas tu hayya 'alas salah, paling ke kanan pula sekali lagi. Ada ni. Bukan kata berpaling ke kanan, hayya 'alas salah, lepas tu straight kanan, termasuk hayya 'alas salah kedua. Dah. Balik semula muka ke kiblah. Hak ni yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu.
Sayyidina Bilal ketika azan, Sayyidina Bilal ni berpaling ke kanan, ketika hayya 'alas salah berpaling ke kiri, ketika hayya 'alal falah. Kemudian berpaling di sini pula, berpaling di sini pula ni berpaling muka, bukan berpaling dada. Tok Bila ni dengan perut-perut pun dia paling, bukan dada. Perut paling juga. Berpaling muka. Batu setengah kitab dia kata berpaling bi unuqihi, dengan tengkok. Dia kata berpaling tengkok, bukan berpaling tubuh. Kitab dia kata berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, berpaling ke kanan ketika hayya 'alas salah, berpaling ke kiri ketika hayya 'alal falah, berpaling bi unuqih, dengan tengkoknya, bukan dengan badannya. Mana badan, dada kekal menghadap kiblat. Sebab badan, dada berpaling daripada kiblat, hukumnya makruh. Ada ni. Sebab atas tu kan, ketika azan dan iqamah sunat menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, hukumnya makruh. Makruh ni termasuk tidak menghadap kiblat sekejap je tu. Dia berpaling ke kanan dengan dada-dada. Makruh lah ketika tu. Sebab disunatkan dada kekal menghadap kiblat. Yang berpaling hanya muka saja. Yang berpaling hanya tengkok saja. Dada tidak berpaling, tubuh tidak berpaling ke kanan ketika hayya 'alas salah, ke kiri ketika hayya 'alal falah. Mana ni? Sebab dia dalam kitab berpaling ketika hayya 'alas salah, berpaling tengah falah dipanggil khitab ajnabi tu. Itu cakapan asing tu. Marilah sembahyang, tu cakapan asing. Adapun Allahu Akbar zikir, asyhadu an la ilaha illallah zikir, la ilaha illallah zikir. Adapun hayya 'alas salah dipanggil khitab ajnabi, cakapan asing tu. Maka berpalinglah ke kanan kiri. Macam kita dalam sembahyang lah. Assalamualaikum tu kita beri salam ke orang kanan kiri dah jadinya. Itu bukan lagi zikir dalam sembahyang. Lepas tu ketika salam berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Apa sebab salam tu dia diumpamakan dengan khitab ajnabi. Kita tuju hak asing dah. Sebab apa? Sebab kita beri salam ke orang belah kanan, kita beri salam belah kiri. Bukan tupu sembahyang dah ni. Dia zikir sembahyang, hak tupu ngadap dengan Tuhan. Itu zikir dalam sembahyang. Assalamualaikum ni kita tuju keluar dah lah. Tu berpaling ke kanan ketika beri salam, berpaling ke kiri ketika beri salam. Sebab tu bukan lagi zikir dalam sembahyang. Itu dipanggil khitab ajnabi. Mana kita tuju suku sakat dah tu. Sudah dah sembahyang ni kita beri salam pada belah kanan, kita beri salam pada belah kiri. Sudah dah. Itu maknanya percakapan asing tu. Lepas tu berpaling ke kanan kiri. Kemudian sebagaimana sini ni hak sunat. Ketika memberi salam, tu wajib kena jaga dada ke kiblat. Berpaling ke kanan ketika memberi salam, berpaling muka, jangan berpaling dada, batal sembahyang. Ni sungguh ni as-salat. Dia paling dada-dada. Ada pasang gitu. Berpaling muka, bukan berpaling dada. Kemudian ketika kita berpaling muka tu, tubuh jangan bergerak. Ni kadang-kadang dia bergerak. Asal dia gerak tubuh. Gerak tubuh ni, tubuh ni anggota besar ni. Bila kita bergerak separuh tubuh, satu kali gerak saja batal sembahyang. Hak 3 kali baru batal ni, anggota besar tangan saja, anggota besar kaki saja, anggota besar kepala saja. Tu 3 kali baru batal. Tapi kalau kita bergerak satu tubuh, sekali cukup dah, batal dah sembahyang. Tu nak kita jaga. Ketika kita memberi salam, yang pertama jaga dada straight kiblat, jangan gerak dada. Yang kedua, jangan kita bergerak tubuh. Ni dia bergerak ni, pasal mana nak buat contoh dah kerti. Mana beri salam tengah-tengah tubuh bergerak. Pada tubuh ni, kata 1, 2, 3 batal ni hanya satu je, tangan saja, kepala saja, baru 3 kali baru batal. Tapi kalau satu tubuh,
setengah tubuh, setengah ni sebab kita duduk, satu tubuh ni masa berdiri. Kalau kita duduk hanya sebahagian besar tubuh, sekali cukup dah, batal sembahyang. Mazhab Syafi'i kita. Dia jagalah. Yang disunatkan berpaling hanyalah muka sahaja. Tu hak wajib. Ni hak azam ni sunat. Kalau dada berpaling sama, makruh. Bukan kata azam tu jadi tak sah, bukan. Ada ni. Hanya makruh juga. Tapi kalau dalam ketika sembahyang beri salam, jaga molek. Berpaling ke kanan ke kiri ketika memberi salam tu, berpaling betul-betul lah, biar nampak pipi kita orang duduk sebelah belakang. Ada. Ni berpaling sikit, dia macam orang sebelah tu balah dengan dia. Paling sikit je. Apa paling sikit? Kena-kena dia mau duduk sebelah. Kita duduk balah muka. Mana paling betul-betul. Sebab Nabi berpaling muka sehinggalah nampak pipi Nabi SAW sebelah belakang. Tu ketika Nabi berpaling ketika memberi salam. Mana berpaling tu banyak, tapi berpaling muka, dada jangan berpaling, tubuh jangan bergerak. Kemudian berpaling muka, bukan suruh hangguk kepala. Ada ni yang dok jadi pokok angguk tu buat apa? Kena ada pokok angguk. Poke ke apa? Panggil pokok, orang panggil poke. Poke. Panggil pokok angguk. Angguk tu. Apa pakai apa? Binatang tu nama buku ni nama ke apa? Kena ada pokok angguk. Pokok poke kau anda lah. Nama sebenar ke apa? Medok anggu. Sama lah tu. Dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Anggu apa? Nak oyak orang belakang. Sudah dah mayang ni, mari pergi jalan. Gitu. Dia dah anggu tu. Ni dia tiga orang tengok. Tok Haji tu hangguk kepala. Aku nak buat hangguk ketek. Tu tiru belaka tu. Berpaling bukan hangguk. Gerakkan kepala satu kali tu makruh. 2 kali makruh, 3 turut-turut batal. Ada ni. Tapi tak ada lah siapa 3 kali turut-turut. Tapi yang hangguk tu apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tu berpaling. Ada ni. Kan kita kan mata tengok kiblat. Mana kita berpaling betul-betul lah. Berpaling betul-betul. Ni kadang berpaling lenggok ke atas. Tak ayah. Berpaling betul-betul. Kalau mazhab Hanafi dia suruh tengok ke bahu. Kita tak, kita berpaling betul, bukan tengok ke bahu. Mazhab Hanafi dia berpaling ke kanan ketika salam pertama dia tengok bahu. Maknanya dia mata tu akan tunduk ke bawah. Kita tak, kita mata sama sahaja. Kita berpaling ke kanan, lepas tu balik ke kiblat. Salam yang kedua berpaling ke kiri, balik ke kiblat. Jangan kata berpaling ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak gitu. Lepas salam pertama tu balik semulalah ke kiblat. Barulah mula salam yang kedua. Ada pesen tu orang nak beri salam sekali. Dia nak beri salam sekali je. Dia pun beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak beri salam sekali. Yelah betul lah. Kalau nak beri salam sekali, kita nak beri salam 2 kali kan. Kali yang pertama rukun, kali yang kedua sunat hay'ah. 2 kali. Beri salam yang pertama, lepas tu balik ke kiblat. Barulah beri salam yang kedua, lepas tu balik ke kiblat. Gitu. Kita nak beri salam ni pun ketika mula-mula beri salam tak berpaling lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi warahmatullahi tu sudah molek siapa ke habis berpaling. Bukan kata Assalamualaikum warahmatullahi, berabuk telinga kawan sebelah. Tak payahlah. Mana kita beri salam mula-mula kita tak berpaling lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi warahmatullahi tu sudah mula habis. Sudah mula habis berpaling. Mana di awal salam kita belum lagi berpaling. Ada ni.
Assalamualaikum warahmatullahi, balik ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi, balik ke kiblat. Kan? Dia ada skill, dia belakang skill. Skill apa panggil tau? Jadi dia punya cara dia. Kalau buat sendiri tak seduk lakung lah. Orang tengok dia tahu, ni niru ni. Tak mengaji ni. Orang boleh tahu kan. Turut-turut orang. Tak tahu cara nak buat. Tu berpaling kita beri salam. Dada jaga. Ni ketika azan. Dada berpaling daripada qiblat. Hukumnya adalah makruh. Yang berpaling ketika yang salah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, hanyalah berpaling muka, berpaling tengkok, bukan berpaling dada, bukan berpaling tubuh. Demikianlah berpaling ke kanan ke kiri juga, sekalipun azan menjelang khutbah, azan yang kedua, azan khutbah Jumaat, atau azan untuk solat sendirian. Kita bang untuk semayang seorang. Bang untuk semayang seorang. Ketika hayal salah, sunat berpaling ke kanan. Kita hayal falah, sunat berpaling ke kiri juga. Walaupun ketika azan untuk solat seorang diri kita. Kita azan untuk solat seorang diri. Kita disunatkan juga berpaling ke kanan. Kita disunatkan juga berpaling ke kiri. Tetapi ketika azan untuk untuk semayang seorang diri, tidak disunatkan letak jari di telinga, bukan. Tapi disunatkan berpaling ke kanan ketika solat dan berpaling ke kiri ketika hayya 'alas salah. Sebab apa? Sebab kalau kita buat seumpama tu, kalau orang nampak kita, dia tengah azan tu, tapi dia tak dengar lah. Sebab dia bang untuk semayang seorang, setakat dengar telinga saja. Orang lain tak dengar. Mana perlahan. Jadi ada orang di situ, kalau orang dia baru tengah bang nak semayang, orang ada orang boleh tupang pergi berjemaah dengan dia. Sebab itulah walaupun ketika bang untuk solat seorang diri pun disunat juga berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Tetapi kalaulah dia semayang dalam bilik dia, bang pun tak ada orang lain yang akan tahu, maka tidak disunatkan berpaling ke kanan ke kiri hak bang untuk semayang seorang diri. Sekarang ni dia kata bang ketika Jumaat, kan ketika Jumaat bang 2 kali kan, azan 2 kali. Satunya azan masuk waktu zuhur, waktu Jumaat. Kemudian azan kali yang kedua, sunat berpaling ke kanan juga ketika hayya 'alas salah, dan sunat berpaling ke kiri ketika hayya 'alal falah. Dan termasuk juga disunatkan berpaling ke kanan ke kiri ni kita azan untuk semayang kita seorang. Kan kita maklum dah kan, orang lelaki sama ada untuk solat berjemaah ataupun untuk solat seorang diri, lelaki sunat azan dan iqamah. Orang perempuan untuk solat seorang diri hanya iqamah jua. Untuk berjemaah sesama perempuan dengan imamnya perempuan, hanya qomat jua. Orang lelaki sama ada untuk solat berjemaah ataupun solat seorang diri, disunatkan azan dan iqamah. Cuma azan ketika solat seorang diri sunat perlahan. Sunat perlahan setakat dengar di telinga. Ada ni. Kemudian ketika hayya 'alas salah al-falah tu, orang yang dia bang untuk semayang seorang dia je ni, disunatkan juga berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, yang mana ada kemungkinan apabila dia berpaling ke kanan kiri, ada orang tengok dia tengah bang nak semayang tu,
Oh, kita pun tak sembahyang lagi ni, nak pergi tumpah sembahyang dengan dia lah. Maka disunatkan berpaling. Kita dah tahu ada orang tak ada orang ni, kita nak main sound kita je. Tetapi kalau memang di tempat yang tidak mungkin ada orang lain, dalam rumah kita seorang, memang tidak mungkin ada orang lain, maka tidak disunatkan berpaling ke kanan ketika ila salat, dan tidak sunat berpaling ke kiri ketika hayya alal falah. Sebab apa? Sebab tak ada guna apa pun di situ. Maknanya kekal muka menghadap kiblat. Kekal muka menghadap kiblat. Jadilah kitab kita ni dia agak umum sikit lah. Dia kata demikianlah berpaling ke kanan dan ke kiri sekalipun azan menjelang khutbah. Mana azan khutbah Jumaat, azan yang kedua, atau azan untuk solat sendirian, sunat juga berpaling ke kanan ketika hayya solat, dan sunat juga berpaling ke kiri ketika hayya falah. Tapi cuma dalam i'anah ni dia ada huraian pula. Makna apa hak sunat berpaling ke kanan ni? Bagi kalau ada kemungkinan lah kita jadi bang tu di Masjid Syura tapi pergi lewat, kita pun bang selo-selo, tapi kemungkinan ada orang masuk mari nak bayang retek macam kita. Maka di ketika tu sunat berpaling ke kanan ke kiri. Tetapi kalau tempat tu putus dah, tidak ada datang orang yang lain, tak ada, jadilah dalam bilik kita seorang, azan dan iqamah. Maka ketika azan tidak sunat berpaling ke kanan dan juga tidak sunat berpaling ke kiri. Habislah. Pada. Jadi kalau kita azan, kita qomat pun samalah, tidak berpaling kanan kiri. Adapun kalau kita di tempat yang ada juga kemungkinan orang akan mari, ketika azan sunat berpaling ke kanan ke kiri. Ketika iqamah pun sunat berpaling ke kanan dan ke kiri. Tetapi berpaling ke kanan ketika hayya salah masa iqamah, berpaling ke kiri ketika hayya alal falah ketika iqamah, itu hanya qiyas sahaja. Hak dalilnya ketika azan juga yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Adapun ketika iqamah berpaling ke kanan, berpaling ke kiri juga hanya qiyas. Kalau ketika azan hayya salah berpaling ke kanan, ketika iqamah berpaling ke kanan jugalah. Itu dia panggil qiyas. Hak ada dalilnya adalah berpaling ke kanan ke kiri ketika azan yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Wala yalthafitu fit taswi ala niza'in fi, memaling wajah seperti itu, memaling wajah seperti itu namanya iltifat. Allah, payah terjemahan dia tu. Yaltafitu, iltifat tu masdar. Jadi iltifat tu memaling wajah lah. Memaling wajah seperti itu namanya iltifat. Apa itu terjemah gitu? Tidak usah dilakukan waktu taswib. Waktu taswib tidak disunatkan berpaling ketika taswib, ketika as-salatu khairum minan naum, atau taswib. Di taswib asal ni menguat sebenarnya ni, tapi dipanggil as-salatu khairum minan naum tu taswib. Jadi ketika azan subuh, as-salatu khairum minan naum, adakah sunat berpaling ke kanan? Tidak disunatkan. Tidak disunatkan berpaling ke kanan ketika as-salatu khairum minan naum. Kerana ada pertikaian pendapat mengenai hukumnya. Jadi dia tidak usah dilakukan kerana pertikaian pendapat mengenai hukumnya. Dia gini, terjemahan ni payah ni. Dia kita ambil hak sah. Wala yaltafitu, dan tidak disunatkan berpaling
ia muazzin fi taswi, pada taswi, pada ketika as-salatu khairun naum, ala niza'in fi, atas berkhilaf ulama padanya, pada berpaling. Mana apa atas khilaf ulama? Ada kata sunat berpaling. Di sini kata tak sunat berpaling. Tapi ala niza'in fi, ala khilafin fi, atas khilaf ulama. Mana apa di sini? Bukan sepakat ulama. Mana apa? Ada juga ulama kata ketika as-salatu khairum minan naum, berpaling ke kanan, itu ala niza'in. Mana ala khilafin fi, ada khilaf situ, ada khilaf. Kalau kata wala yaltafitu fi taswi bila khilafin, itu lain pula. Dan tidak berpaling ketika as-salatu khairun minan naum bila khilafin, dengan tak ada khilaf ulama, semua kata tak paling belaka. Sini wala yatafitu fit taswiq, dan tidak berpaling oleh orang yang azan fit taswiq, pada ketika as-salatu khairun minan naum ala niza'in fi, atas ada khilaf padanya, pada berpaling ada khilaf. Dengan bahawa ada setengah ulama mengatakan bahawa ketika as-salatu khairun naum, berpaling ke kanan. Tapi yang masyhurnya tidak ada. Itu yang masyhur. Ala niza'in fihi, bahawa ada khilaf. Kalau kata bila khilafin, dengan bahawa sepakat ulama tak sunat berpaling. Anak situ. Di sini dia kata tak usah dilakukan berpaling itu kerana ada petikan pendapat menghukumkan. Mana memang tidak disunatkan berpaling, tapi tak ada khilaf ke? Tak. Ala niza'in fi, atas ada khilaf, ada berbeza pandangan padanya, pada berpaling. Mana hak tak sunat berpaling ni, ini hak pandangan kitab ni, tapi ada khilaf. Mana ada ulama kata sunat berpaling ke kanan ketika as-salatu khairum minan naum. Tapi paling masyhur tidak disunatkan berpaling ketika as-salatu khairum minan naum. Tanbihun yusannu raf'us sauti bil azani limunfaridin fauqa ma yusmi'u nafsahu. Panjang lagi kita azan iqamah ni. Orang puan dengar je. Puan dengar je. Nanti barulah pergi kepada surat 227 tu, hak sunat, hak tukar dengar jawab. Hak tu, hak tukar dengar azan iqamah ni lelaki dan perempuan. Hak azan sungguh ni orang perempuan memang tidak ada, orang perempuan cuma ada iqamah jua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.